was misled from the right path, daripada jalan yang betul. So basically kita akan itulah, that's the issue that the court need to decide if there's a issue of effect, if there's a issue of error in the charge. Okay, clear for charge in last week, yeah? Clear, sir. Okay, so today, when last week we go through charge, I just came back from court this morning. Court tak jalan, waktu PKP court tak jalan. Bicara tak jalan, but fresh cases court akan dengar. Fresh cases ni maknanya kes yang didengar untuk kali pertama. So today I got one fresh matter dekat court, which is an old case, 2015 punya case. It involves section 6 of Akta Kakisan. My client was arrested last week. It is 2015 punya matter. He was on remand untuk 14 hari dia dalam remand. So hari ni dia dituduh. So bila saya dapat kertas, so hari ni dokumen tak dapat lagi. So saya dapat kertas pertuduhan. Daripada kertas pertuduhan tu saya nampak, oh, it's an old case, 2015. Tempat pun, siap-siap tempat yang saya ada dalam kertas pertuduhan tu pun, siap-siap tempat tu pun dah demolish dah tak ada dah. Saksi-saksi. So from there kita dah nampak roughly tu apa tu kes klien kita tu. So upon dapat saja pertuduhan hari ni, pertuduhan tu like macam kita bincang semalam, pertuduhan minggu lepas, pertuduhan mesti apa perlu dibuat dengan pertuduhan kepada accused. There's 3 things. Apa? Anybody can dibaca, difahamkan, diterang. And then difahami. Ya. Dibaca, diterang dan difahami. And even today, dalam mahkamah yang sama, ada seorang warga negara Myanmar. Dia dah duduk lama kat Malaysia. Tapi dia boleh berbahasa Malaysia. So in that case, what do you think? Myanmar dah lama duduk kat Malaysia. Apa pertuduhan kali pertama nak dibacakan tu, nak dibacakan bagaimana? Nak bacakan dalam bahasa apa? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Macam mana you nak tahu dia boleh berbahasa Melayu tu? Kita tanya kan? Kita tanya, converse, kita cuba cakap tengok dia boleh tak berbahasa Melayu. Tetapi main dengan warga negara asing ni, satu masalah macam before masa saya handle case magistrate, saya buat case magistrate, saya sebagai magistrate, apabila kita lihat mereka yang bukan warga negara Malaysia, pertuduhan tu kita baca tu dia macam angguk-angguk. Ya. Dia just angguk-angguk macam as if macam dia faham. Sebenarnya dia tak faham langsung. Rupanya ada pegawai-pegawai polis ataupun polis-polis yang menahan dia tu kata, apa-apa sikit lagi you angguk saja. It will happen in court. Kita baca ni, you faham? Dia angguk. Semua angguk. Angguk-angguk sampai habis. So, bila saya di atas bench sebagai magistrate, saya tengok pelik. Jadi saya akan mulakan, sebelum saya teruskan dengan apa-apa pertuduhan diterangkan, dibaca dan difahami, apa yang saya akan buat, saya akan berhubung, berkomunikasi dengan dia. You have to talk. You kena cakap dengan dia tau. Tengok sejauh mana dia faham dengan bahasa Malaysia. Sejauh mana dia boleh dia boleh faham dengan apa intipati pertuduhan tu. So sebagai hakim, kalau kata you duduk sebagai magistrate atau hakim session nanti, naik pangkat, you kena pastikan betul-betul dia boleh, apabila diterangkan, difahami pertuduhan tu. Ya.
Kalau setakat sikit-sikit macam patuk-patuk ayam tu tak perlu. Kita panggil lah. Panggil apa untuk terangkan? Kita kena panggil apa? Jurubahasa. Jurubahasa. Interpreter. Ya. Kita kena panggil interpreter untuk terangkan. Myanmar pun kita kena panggil Myanmar. Ya. Okey. Itu on charge lah. So today, hari ni saya ada kes baru. Dan for the first time, apabila pertuduhan diterangkan, dibaca dan difahami, anak guam saya minta untuk dibicarakan. Okey. So, bila pertuduhan diterang, dibaca dan difahami, dia ada dua pilihan. Apa pilihan dia tu? Yang kita minggu lepas kita go through Mengaku bersalah, minta lagi satu, bicara. ya, mengaku salah, dan lagi satu, minta dibicarakan. So, my client today minta untuk dibicarakan. So, bila dia minta dibicarakan, on point of our topic today is bail. Ya. Saya kena sebagai peguam, kita kena pastikan anak guam kita boleh dijamin. Okey. Boleh dijamin. Boleh ke tidak seseorang itu tanpa peguam minta untuk dijamin? Boleh ke tidak? Kalau dia tak ada peguam, boleh dia buat sendiri? Macam mana? Apa pandangan? Jawapannya boleh. Ya. Apabila seseorang tu tidak ada peguam, menjadi tanggungjawab magistrate atau hakim untuk menerangkan kepada accused tentang hak dia untuk dijamin, atau kalau kata tak boleh dijamin, kena terangkan kenapa tak boleh dijamin. Faham ya? So, okay, before kita mula dengan bail, saya nak semua orang have a bigger picture tentang what is bail. Boleh siapa beritahu tak? Dalam bahasa Malaysia, bail ni apa? What is bail? Dalam bahasa Melayu dulu. Pemahaman masing-masing lah. Wan Nasrin? Satu jaminan. 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 Okey, jaminan ni dalam bentuk apa? Duit, bayaran. Duit. Boleh ke kita guna tanah? Tak boleh. Okey. Ada jawapan lain? Tanah boleh digunakan, tetapi kita kena convertkan dia menjadi satu nilai. Okey Narisha? Saya faham tak? Okey, sir. Okey. Tanah memang betul lah. Tanah tu kita tak boleh lah nak letak sebagai jaminan. Tetapi kalau sekiranya kita nak guna, dia perlulah diubah menjadi nilaian. Maknanya sesuatu tanah kita kena hantar untuk dibuat penilaian. Okey. So penilaian ini akan menilaikan tanah ini berapa harganya. Faham Kalau contoh, dalam kes-kes yang besar, 500,000, 2 juta. Sekiranya seorang tu tidak ada cash, tapi dia kata saya ada banglo. Contoh So, okey. Banglo, fair enough, banglo. Tapi berapa harga banglo tu? Ya. Kalau tengok nilaian banglo tu hanya 700,000. Tapi jumlah jaminan yang telah ditetapkan adalah 2 juta. So, banglo tu tak guna juga. Faham So, nilaian kalau sekiranya ingin digunakan harta, mestilah mempunyai pada ketika itu the market value itu, nilaian tu mestilah dalam nilaian semasa yang mana lebih atau sama dengan jumlah jaminan yang ditawarkan. Faham Maksudnya Faham, tak sir. perlu, Macam mana? maksudnya tak perlu convert, cuma kena assess je lah. Dia kena buat nilaian. So, kita akan sebagai mahkamah, kalau kata dia nak gunakan tanah ni, dia akan dihantar untuk penilaian.
penilaian kepada harga semasa hartanah tersebut. Cuma pernah menjadi isu, pernah saya come across dulu, siapa penilaian mana yang perlu dibuat? Penilaian kerajaan atau penilaian swasta? Ya. Sebab apa? Kita semua judicially tahu penilaian daripada kerajaan dia selalu rendah. Penilaian daripada swasta dia tinggi. Tapi ada mahkamah, ada hakim mahkamah tinggi kata saya perlukan penilaian daripada kerajaan. Maknanya dia kena comply lah. Maknanya dia kena buat nilaian daripada nilaian pejabat penilaian kerajaan lah. Okay? Alright? Ada soalan setakat ni? Sir, Yes. yang saya cakap tadi dia apply untuk movable and immovable berdua lah. Immovable, dia mesti immovable saja. Hartanah saja. Benda Okay. yang Kalau aset syarikat, okey. Aset syarikat, equity, saham semua tu tak boleh. Saya tak pernah come across lagi pasal saham, sebab bagi saya saham ni kalau saya jadi orang yang mengadili, saya tidak akan ambil saham. Kerana sebab apa? Pertama adalah harga saham tu depreciate. Dia naik atau turun tu, dia tak macam hartanah. Hartanah ni kita boleh kata, general rule-nya hartanah memang tidak akan turun, akan sentiasa naik. Okey, Muhammad so kita tahu harta ni dia nilaian hartanah ni tak pernah turun. Kecuali sekarang lah, waktu COVID-19 ni kita tengok hartanah menurun, market value menurun. Tapi Faiz, kalau sekiranya orang tu dah letak contohnya tahun lepas sebelum COVID, nilaian dia 2 juta ya. Jaminan dia 2 juta juga. Tapi nilaian tahun lepas 2 juta, tahun ni dah jadi 1.7 atau 1.5, mahkamah tak akan kata top up. No. Okey, Okay. ketika pertuduhan dibacakan, ketika itu apa nilaian dia? Okay, Okey. faham saya. Saya pernah come across waktu saya di Mahkamah Tinggi Shah Alam, Hakim Dato' Alim Abdullah, tapi dia benarkan nilaian swasta. Jadi kira semua atas hakim lah. Tapi penilaian tu mesti you kena bawa ke mahkamah. Maknanya geran dan juga penilaian tu mesti dikemukakan ke mahkamah untuk menunjukkan harga nilaian terkini. Okey? Faham ya? Okay. Alright. So, okey. Konsep jaminan ni, ya. Maknanya dalam kriminal, ya, dalam kes-kes jenayah, apabila kita cakap pasal jamin, dia ada dua keadaan yang mana jamin wujud. Okey? Ya, ada dua keadaan, saya ulang. Pertama, apabila seseorang itu ditahan untuk siasatan. Okey? Ditahan ya, ditahan maknanya ditahan oleh kuasalah polis untuk siasatan. Sekiranya pihak polis merasakan siasatan itu tidak lagi lengkap, tetapi merasakan dia tidak perlu ditahan reman. Tapi kehadiran dia, orang yang ditahan itu penting dan perlu. Polis boleh memberi satu jaminan, menawarkan jaminan. Ya, kita panggil jamin polis, kita panggil kepada penama itu, ya, penama itu. Sama ada dia adalah the main culprit ataupun dia adalah accused dalam kes itu yang dia siasat, ataupun dia adalah saksi penting. Okey. Sekiranya you juga saksi penting, you diambil keterangan, dan kemudian kehadiran you untuk tarikh-tarikh yang akan datang itu penting, polis akan minta kamu untuk dijamin sementara siasatan dilengkapkan. Okey. Jamin polis ini boleh dalam dua bentuk.
Ya, pertama dalam bentuk surety. Dalam bahasa perundangan kita panggil surety ya. Surety dan non-surety. Surety ni apa? Surety ini dalam bentuk duit. Non-surety adalah dalam bentuk jamin mulut kita panggil. Okey? Faham ya? Setakat ni faham tak? Ni kita cakap pasal mereka yang ditahan. Ya? Ada soalan setakat ni? Mahkamah kita tak masuk lagi ni. Ini polis saja dulu. Ada apa-apa setakat ni? Sir, Yes. yang jamin mulut tu macam mana pula? Okey, jamin mulut maknanya prosedur yang sama. Ya, prosedur yang sama. Cuma dia tidak meletakkan duit cash sebagai bond, sebagai jaminan. Okey, dia maknanya dia bagi surety, penjamin itu memberi assurance kepada pihak polis, saya akan bawa si A ni setiap kali tuan nak dia datang, saya akan bawa dia. Faham ya? Sekiranya tak bawa, barulah akan ada prosedur-prosedur untuk tuntut sekiranya ada perlulah. Tetapi selalunya untuk jamin polis ni kita tak guna duit. Jarang sekali polis takkan guna duit. Ya, dia akan bagi jamin mulut saja. Faham ya? Dan orang-orang yang nak beri jamin mulut ni polis akan tengok juga, bukan semua orang. Kalau you ni mempunyai orang good reputation, tidak ada pernah ada kes-kes yang sebelum ni kamu jamin mulut orang, orang tu lari lepas tu kamu tinggal. So polis selalunya tidak akan ada masalah untuk bagi kamu bagi kita sebagai penjamin jamin mulut ya. Faham ya? Okey, itu untuk sekiranya kita terlibat dengan siasatan lah. Okey. Kemudian yang selalu kita dengar bila kita cakap tentang jaminan adalah jaminan di mahkamah. Okey. So, jaminan di mahkamah kita kena tahu the principle atau prinsip untuk jaminan ini adalah yang paling utama adalah ia bukan untuk menghukum. Okey? Faham ya?
antara kes-kes yang you perlu baca, dan kalau kata in terms of exam, peperiksaan, you must quote this case ni. Datuk Mat dah pernah go through tak kes ni? PP lawan Datuk Mat ni. Pernah. Okay. So Datuk Mat is the case that you must have in your script. Mesti kena ada Datuk Mat ni. Okay. Because this is the principle of bail. Inilah prinsip utama bail ni, jaminan ni. Ya. Dalam kes tu yang digunakan adalah it is not a pre-trial punishment. Diguna di ayat pre-trial punishment. Bail is not served as a pre-trial punishment. Maknanya sebelum pembicaraan, it is not a punishment. Dia bukan satu hukuman. Ya, Datuk Mat. Okey. Okey tak setakat tu? Ya, Datuk Mat is the case that you must go through. Kena baca. Ya. You ada akses pada CLJ MLJ kan? Ada, sir. Ada ya. So I bagi citation ada tak? 1991 2 CLJ 112 ya. PP lawan Datuk Mat alias Mat Shah. Okey. 1991 2 CLJ 112. Ini adalah prinsip yang kalau kata sebelum you nak buat introduction untuk bail, kes ni mesti kena ada. Ya. Okey. Apabila kita cakap pasal bail atau jamin, ya. Apa di dalam CPC ada dua jenis kesalahan. Ya, dalam CPC digambarkan dua perkara. Pertama adalah bailable offence. Lepas tu dia ada non-bailable offence. Okey. Faham ya? Di mana kita nak tengok perkara ni, non-bailable dan bailable ni? Tahu tak? Dia ada jadual dalam CPC. Betul? Betul, sir. Ya, dia ada jadual kat belakang tu. You all go through. Dia ada kes-kes yang mana apanya adalah bailable, apa yang bukan is non-bailable. Ya. Ada pernah satu hari di Sungai Petani, Mahkamah Sungai Petani, saya terjumpa satu pegawai polis, pegawai pendakwa. Dia tersilap guna ayat not bailable offence. Unbailable. Not bailable offence. Not bailable offence dan unbailable adalah perkara yang berbeza. Not bailable ni tak ada dalam perundangan, faham ya? Jadi you must use the word unbailable. Maknanya unbailable maknanya it is up to the court to exercise its discretion to allow or not to allow a bail. Faham ya? Mahkamah perlu mengguna budi bicara untuk membenarkan atau tidak membenarkan jaminan. Okey, faham ya? Dan dalam kes yang bailable offence, sekiranya mahkamah nak kata saya tak nak benarkan jaminan, boleh ke tidak? Kes kecil je. Tapi mahkamah kata saya tak mau bagi jaminan. Boleh atau tidak? Boleh tidak? Puan? Boleh ke tidak? Ulang sir. Okey. Dalam kes yang bailable, soalan saya, boleh atau tidak satu hakim atau magistrate kata saya tak nak bagi dia bail? Ataupun timbalan pendakwa kata saya tak nak menawarkan dia bail. Boleh ke tidak? Bukan bailable tu dia mandatory untuk diikut bawah section 387. Betul. Tetapi ada keadaan yang mana mahkamah apabila melihat kepada dia itu sendiri. Faham ya? Contoh,
dia pernah diberi jaminan untuk kes yang bailable, tetapi dia pernah lari. Ya, dia pernah lari lah, flight risk. Dia memang pernah melarikan diri. Maknanya bail tu pernah revoke few times, 3, 4, 7 kali. Ya. So mahkamah boleh kata saya tak nak benarkan sebab apa, kamu ni kalau diberikan jaminan, kamu akan lari. Faham ya? Itu rujuk section 117 pasal. Itu untuk remand. Ini apabila sampai ke mahkamah. Yang tu tak Ini ada, yang tu tak ada provision kan? 117 dia tak ada. 117 kalau sekiranya dia dalam siasatan, itu dalam siasatan. Aha. 117 dalam siasatan, sekiranya mahkamah sekiranya polis nak release dia, itu yang saya kata tadi, dengan surety, tanpa surety tu, jamin polis tu. 117 sekiranya dia tidak siasatan tidak dapat dilengkapkan dalam tempoh jamin remand, polis akan bagi dia bebas dengan jaminan. Okey, Okey, faham. baik. Ya, itu sebab itu untuk remand lah. Ya. 24 jam polis tangkap, besok kena bawa untuk dia remand. Bawah section 117. Okey. Selepas tempoh yang telah dibenarkan, sekiranya siasatan tidak lengkap lagi, maka mahkamah boleh polis boleh lepaskan orang ni dengan jaminan. Jamin polis. Faham ya? Kalau tidak, option kedua adalah tuduh di mahkamah. Yang mana mahkamah akan membenarkan untuk tertuduh itu dijamin. Faham ya? Faham, sir. Okey. So, dalam keadaan dia ni mempunyai rekod bahawa mempunyai risiko dia selalu untuk melarikan diri walaupun dalam tempoh jaminan, maka mahkamah boleh kata saya tak nak benarkan kamu untuk dijamin. Faham ya? Okey? Faham di situ? Setakat tu faham tak? Faham, sir. Okey. So sekarang itu untuk bailable offence ya. Bailable memang kita secara asasnya kita akan benarkan, kecuali apabila dia memang mempunyai tendensi untuk larikan diri lah. Tapi yang ini perlu diberitahu oleh timbalan pendakwa raya kepada mahkamah. Ya, kita mahkamah hanya terima saja. Sebagai magistrate, kalau you jadi magistrate nanti, you hanya menerima apa yang timbalan pendakwa raya cakap saja. Kalau timbalan pendakwa raya highlightkan perkara ini kepada mahkamah, oh tuan, dia ni dah 10 kali kita bagi bail dalam kes ni, semua dia lari. Saya bantah untuk dia diremand, untuk dijamin. So, mahkamah melihat kepada faktor-faktor itu tidak membenarkan jaminan. Okey? Tapi tak bermakna dia tidak ada kuasa untuk merayu. Dia boleh buat semakan ke Mahkamah Tinggi untuk keputusan mahkamah itulah, ya. Faham ya? Okay, that is on bailable. So now we go on non-bailable offence. Ya. Section 388. Non-bailable offence ni you kena tahu dia punya key dia tentang non-bailable offence ni adalah it is the duty of court to exercise its discretion. Faham tak setakat tu? Discretion ni kita maksud apa dalam bahasa Melayu kita? Budi bicara. Ya. Apa budi bicara yang perlu digunakan oleh seorang hakim untuk memberi atau membenarkan jaminan? Ya, one of it is to look into the gravity of the offence. Ya, apa dia punya dia punya nature kesalahan dia ni. Ya. So, nature kesalahan dia ni perlu dilihat oleh mahkamah.
Ya, dalam masa yang sama, mahkamah juga perlu melihat dia ni ada tidak tendensi untuk larikan diri. Kalau ada tendensi untuk larikan diri, mahkamah tidak akan benarkan. Tapi untuk buat keputusan dia ni ada tendensi untuk melarikan diri atau tidak, itu adalah tugas timbalan pendakwa raya untuk feedkan ataupun untuk bekalkan maklumat itu kepada pihak mahkamah. Faham ya? Daripada mana timbalan pendakwa raya dapat tahu semua benda ni? Dia ni ada flight risk ke ataupun dia ni boleh lari, ada kes-kes lari. Daripada mana dia timbalan pendakwa raya? Okey, kita letak diri kita sebagai timbalan pendakwa raya pula. Daripada mana kita akan tahu perkara ni? Past cases. Past cases. Daripada, maknanya, soalan saya, daripada mana kita tahu? So, kalau you all jadi timbalan pendakwa raya, you nak kata, oh, saya tak nak bagi dia jamin. Kita tak nak bagi dia jamin, kita timbalan pendakwa raya ni. Daripada mana kita nak dapat info ni, kita nak beritahu ke mahkamah? IO. Yes. IO for that case. Okay. IO for that case. Faham ya? Okay, so daripada IO ini, dalam investigation itu dah ada tulis. Oh, penama ini kita tangkap dia untuk kes senjata api, senjata berbahaya, Akta Seksyen 6, Akta Kakisan. Dalam masa sama dia mempunyai dadah. Dalam masa yang sama dia terlibat dalam pecah rumah. Ya? So ada banyak. Semua ini dituduh di mahkamah dan dilari. Tapi hari ini semua dia IO bagi tahu, okey, Puan, dia lari semua untuk kes yang di depan Puan sekarang ni. Kita tidak mau offer jaminan atas alasan inilah. Sebab dia mempunyai tendensi untuk melarikan diri walaupun telah dijamin oleh mahkamah. Benarkan jamin oleh mahkamah. Faham ya? So, nature and gravity of the offence penting. Ya, penting. Kemudian dalam kes-kes melibatkan contoh seksual, ya, pun kita panggil sebagai non-bailable. Ya. Why? Ini mahkamah kena lihat juga sekiranya ia melibatkan dia ada tendensi untuk kacau mangsa ataupun saksi-saksi dalam kes tu. Okey. Kes-kes yang melibatkan seksual ni, macam contoh rogol, ya. Selalunya kebiasaannya mahkamah akan memberikan satu syarat tambahan on top of bail duit yang perlu didepositkan. Mahkamah akan bagi satu syarat tambahan. Syarat tambahan itu apa? You kena melaporkan diri di balai polis terdekat 1 bulan sekali atau 2 kali, itu atas mahkamah lah. Faham ya? Ini syarat tambahan. Okey. Ada apa-apa soalan setakat ni? Kita berhenti kat syarat tambahan ni. Tak ada. Okey. Syarat tambahan ini apa? Untuk pastikan on top of dia mendepositkan duit dia untuk jaminan, dia akan tidak melarikan diri. Ya. So syarat-syarat jaminan ini, syarat-syarat tambahan ini boleh diberikan oleh mahkamah. Macam contoh untuk kes seksual, kes rogol, okey. Mahkamah akan kata, okey, jaminan sebanyak RM8,000 dengan 1 orang penjamin. Syarat tambahan perlu melaporkan diri di balai polis yang terdekat 2 kali sebulan sehingga kes selesai. Ya. Sehingga kes selesai. Ya. Kedua, tidak mengganggu mana-mana saksi-saksi pendakwaan. Sama ada mangsa ataupun apa-apa kes lain lah, saksi-saksi lain lah. Setengahnya tu mungkin nak terlalu detail, tidak mendekatkan diri kepada mangsa 300 ada juga macam tu. Okey, faham ya? Kita pernah tengok lah. Tapi
just untuk kalau you all sebagai magistrate ataupun accusation memadai. Hanya kata tidak mendekati mangsa, itu saja. Faham ya? Kalau nak letak jarak pun boleh juga. It's your discretion. Okey? Ada apa-apa setakat ni? Sir, saya nak tanya. Ya, boleh. Tadi ada lecturer mention untuk non-bailable, dia kan depends on the court Yes. discretion kan. And then ada satu keadaan bila mana dia tu boleh di bail even untuk non-bailable offence apabila court rasa dia ada potential untuk dihukum atau disabitkan dengan kesalahan tu. So soalan saya, kenapa kalau court merasakan bahawa dia tu berpotensi untuk dihukum atau disabitkan dengan offence tu, kenapa still boleh bagi Dia bail? berpotensi untuk dihukum ke? Tidak berpotensi untuk dihukum. Tidak. Dia tidak kot. Tidak Kalau berpotensi kot. tidak tu boleh lah. Dia macam ni. If it's too clear, kalau kata kesalahan dia itu terlalu jelas, ya, terlalu jelas, mahkamah akan kata tidak akan diberikan jaminan lah. Ya. Kalau sekiranya tidak, tapi kita di peringkat mahkamah, perbicaraan belum dimulakan lagi tau. Faham ya? So bila kita tak mulakan lagi perbicaraan, untuk kita nak buat dapatan ada kes tidak ada kes itu, ia membuka ruang untuk sama ada timbalan pendakwa raya ataupun pihak peguam membuat semakan ke atas keputusan kita tu, perintah kita tu. Faham eh? Jadi kita tak dengar lagi merit kes kita ni. Dan pihak timbalan pendakwa raya tidak seharusnya memberi satu input lebih sebelum perbicaraan bermula. Faham ya? Sebagai peguam kita kena bantah kalau sekiranya timbalan pendakwa raya cakap, oh ada memang glaring sangat, dia ni memang melakukan kesalahan dalam keadaan yang mana kes tak mula lagi. Sebagai peguam kita kena bantah. Faham ya? Faham saya. Okay. Yeah, one So meaning that kita apa-apa pun before trial, sebelum perbicaraan, seorang ini kalau ikutkan perlu dijamin. Ya, kecuali dalam kes-kes yang melibatkan bunuh ataupun 39B yang memang tak boleh dijamin lah. Faham ya? Atau culik, ya. Alright, faham ya? Tetapi dalam keadaan yang mana ia melibatkan kes-kes yang begitu sekalipun, ada hal keadaan yang mana mahkamah benarkan, macam contoh kes bunuh. Ya. Mungkin akan ada timbul soalan itu, boleh ke orang yang dituduh dalam kes bunuh dijamin? Boleh ke? Boleh ke? Kalau dia perempuan sir? Yes. Tak, boleh ke tidak sekiranya orang tu dalam kes bunuh dijamin? Boleh? Boleh. Ya. Secara asasnya untuk kes 302, kes melibatkan bunuh, seorang itu tidak boleh dijamin. Ya. Kecuali ya, ini you kena tengok kepada Section 388. Ya. Dia ada dua instances, dua keadaan yang mana mahkamah boleh membenarkan beliau dijamin. 388. Ya. Apa dua keadaan tu? Pertama, ia mestilah 388. Ya. Semua ada 3881 depan. Ia mestilah may direct that a person under the age of 16 years or any woman or any sick or infirm person accused of such offence to be released on bail. Okey, maknanya dalam keadaan-keadaan ini mahkamah boleh benarkan, boleh, tapi tidak diwajibkan. Okey.
Ini semua bergantung kepada discretion mahkamah dan melihat kepada yang paling utama adalah dokumen-dokumen sokongan. Siapa yang kena produce semua ni? Kalau kata kita nak minta untuk bail ni, dokumen-dokumen sokongan ni siapa yang bertanggungjawab untuk bawa ke mahkamah? Siapa? Tanggungjawab siapa? IO. Tanggungjawab peguam. Ya, IO dia siasat je, dia tak pernah encroach lebih pada itulah. Cuma kita sebagai peguam bela, ya, untuk kita pohon bail sebagai peguam bela, kita kena bawa dokumen-dokumen sokongan yang menunjukkan kenapa. Walaupun dalam keadaan kes yang melibatkan kes bunuh, yang mana anak guam kita merupakan salah seorang daripada tertuduh, kita nak kata dia sepatutnya bail, diberi jaminan. Ya, untuk Seksyen 3881, mahkamah boleh benarkan tertuduh dalam kes yang bunuh dijamin. Ya, melihat pada 3881, provided that that any person under the age of 16 years, maknanya bawah 16 tahun, boleh diberikan jaminan, or any woman, perempuan, or any sick person, or an infirm person accused of such offence. So ada 4 keadaan. Faham ya? Case on point, apa? Yang paling terkini, apa kes yang mana perempuan dan juga anak melibatkan kes bunuh telah diberi jaminan? Boleh tak? Anybody? Ada siapa-siapa baca agak pasal bil ni? Yang terkini antara recent case kita dekat Malaysia. Yang melibatkan kes bunuh, diberikan jaminan. Anyone? Yang CEO Cradle Fund kan? Dia melibatkan kes bunuh, CEO Cradle Fund. Ya, Samira. Ya. Ya, Samira anak Dr. Chandra Muzaffar. Ya. Samira dibenarkan untuk dijamin. Dan juga anak tiri dia pun dibenarkan dijamin. Tapi Samira dulu bawa anak tiri dia. Faham ya? So itu antara kes-kes yang terkini yang mana mahkamah membenarkan untuk dijamin lah. Okey. Dan waktu saya mula-mula jadi peguam dulu, tahun 2000 lebih, antara kes yang masyhur juga untuk ni adalah melibatkan peguam Datuk Balwan Singh. Ada baca dah kes tu, Datuk Balwan Singh. Datuk Balwan Singh dalam kes itu dibenarkan jamin kerana apa? Ada siapa-siapa dah baca kes Datuk Balwan Singh ni? Kalau tak ada, umur dia tu, ya? umur dia 80 tahun. Oh, yes. Kerana faktor usia. Dan juga bukan setakat usia juga. Kerana dia ada masalah kesihatan. Ya. Dan dalam kes tu juga mahkamah melihat juga dia punya social standing. Faham ya? Social standing dia sebagai seorang peguam, usia yang tua, dalam masa yang sama dia juga mempunyai masalah kesihatan. So Datuk Balwan Singh antara kes dia kes 302 acquitted dalam kes tu on self defense tak salah saya. Dia punya citation dia 2002 4 CLJ. Ya. Datuk Balwan Singh ni perlu dibaca ya. Kalau boleh just go through lah Datuk Balwan Singh ni. Sebab dalam kes tu dia memang terangkan apa keadaan yang mana seseorang yang boleh yang dihadapkan atau dituduhkan di bawah Seksyen 302 ya, yang telah tembak seorang dibenarkan untuk dijamin. Ya, kes tu dia kes bunuh, dia tembak guna senjata.
So, mahkamah apa faktor-faktor mahkamah benarkan? Faham ya, Datuk Balwan Singh? So, untuk section 3881 ni, kes Balwan Singh ini antara kes yang perlu ada dalam skrip jawapan juga. Ya. So, you tak perlu nak hafal banyak-banyak sangat, tapi 1-2 kes cukup. Tapi cari yang celebrated case, yang besar-besar, yang maknanya semua orang tahu, oh, Datuk Balwan Singh, ya, Samirah, ya, untuk Cradle Fund. So, ini antara kes-kes yang perlu kita lihat lah. Senang kita nak digest, kita nak ingat pun senang. Faham ya? So, ada apa-apa ni? Soalan setakat ni. Sir, Mm-mm. yang kes yang saya sebut tadi Datuk Balwan Singh, court cuma ambil consideration atas yang Datuk Balwan Singh umur dah tua, 80 tahun. Lepas tu dia tak sihat. Yeah. Lepas tu kan ada satu lagi kes yang Wee Swee Siang, yang kat situ court kata perlu memenuhi banyak jugalah dia punya consideration sebelum dibagi payment tu. Betul. Dia kalau kata ikutkan, memang kita case by case. Ya? Kita case by case. Untuk kes Balwan Singh itu, kiranya sebagai peguam, apa kita kena buat untuk kita highlightkan perkara ni? Kita kena bawa kepada perhatian mahkamah dia punya medical report sudah, keadaan kesihatan dia tu. Ya. Memang dalam WC Siang memang kiranya dia ada requirement yang lain. Tetapi court in the same kind of jurisdiction tidak mengikat kepada keputusan kes tu, ya. Mahkamah boleh membesarkan lagi ruangnya tu. Faham ya? Datuk Balwan Singh melihat kepada age factor, sebab apa? Kita apa-apa pun kita melihat kepada section 388 1 tu. Itu sebagai general rules dia. Ya, melihat kepada age factor, kesihatan, oh, dia boleh diberikan, maknanya di bawah section 3881 tu boleh diberikan jaminan. Faham ya? Tapi jumlah jaminan dia tak kecil. Kalau tak silap saya, Datuk Balwan Singh 500k, 500,000. Betul tak? Tak pasti pula. Tak pasti ya. Cuba tengok balik. Tapi jumlah dia tu memang besar. If I'm not mistaken, 500,000, 500,000. Ya. Ialah, melihat kepada nature kesalahan dia tu satu benda yang besar lah. Ya, untuk 500,000 tu mungkin kiranya untuk dia dikeluarkan tu mungkin senang. Tapi mahkamah juga kena dalam pertimbangan tu, sebagai peguam kita kena highlightkan kepada mahkamah sekiranya tertuduh berada di dalam penjara dalam keadaan umur begitu, kesihatan begitu, kemungkinan untuk dia mati dalam penjara tu tinggi. Faham tak? So ini adalah tanggungjawab kita sebagai peguam untuk memberi input kepada mahkamah. Faham ya? Tapi kita tak bolehlah cakap kosong, cakap macam tu je. Kita mesti ada sokongan, dokumen-dokumen sokongan. Faham ya? Apabila kita nak cakap pasal, klien kita sakit. Dia contohnya, dia ada kidney failure. Setiap minggu kena pergi untuk dialysis. Kalau tak pergi dialysis, dia boleh meninggal. Ya? So that kind of proof kena ada. Contoh surat daripada hospital, doktor yang menyokong, itu akan memberikan satu impact yang besar lah kepada permohonan kita. Faham ya? Okey. Setakat tu ada soalan lagi? Macam mana court tentukan bilangan penjamin tu? Sebab ada yang seorang penjamin, ada 2 orang penjamin. Ya. Okey. Bagaimana? Dia sebenarnya dia tak ada hard and fast rule. Dia memang ikutkan CPC, dia tak kata berapa. Ya Wan ya. Dalam CPC dia kata surety saja. Dia tak sebutkan secara spesifik 1 or 2 or 3 sureties, tak ada. Ya. Tetapi mahkamah kena pertimbangkan juga faktor-faktor macam dia lari atau tidak, dia pernah lari ke tidak. Ya, faktor-faktor ini yang akan diambil kira oleh mahkamah. Faham ya?
Dia tidak ada kata Okay. 2 sureties, 1 sureties, 3 sureties. Dia tak ada. Maknanya nak letak 2 sureties ke 1 sureties ke terpulang kepada budi bicara hakim atau hakim session tu. Magistrate atau hakim session tu. Faham ya? Ada setengah tu apabila dia dah bagi syarat-syarat tambahan satu saja. Tapi ada juga kes yang mana ada syarat tambahan juga, international passport diambil, ini masih lagi 2 sureties mahkamah perlukan. So you nak tak nak kena ni lah. Nak tak nak kena provide jugalah. Faham ya? Faham, sir. Alright, Wan. So soalan saya sekarang ni adalah boleh atau tidak seorang bukan warga negara Malaysia diberi jaminan? Boleh ke tidak? Anyone nak discuss? Boleh atau tidak seorang yang bukan warga negara Malaysia diberi jaminan? Saya rasa boleh, sir. Okey. Apa faktor-faktornya you rasa lah? Apa kalau you sebagai magistrate, apa yang Faiz nak lihat sebelum Faiz benarkan? Saya just apply apa yang general rule cakap lah, sebab yang pastikan dia hadir time mahkamah panggil, and pastikan dia tak melarikan diri, dan pastikan dia tak commit balik offense yang dibuat tu. Okey. Kiranya dia punya keadaan tu dalam pengawasan. Okey, betul. Kalau ikutkan general rules untuk 388 memang betul. Tetapi sebagai orang yang bukan warga negara Malaysia, tambahan yang Faiz kena tambah adalah dia mesti mempunyai sijil-sijil yang membenarkan beliau berada di dalam Malaysia. Faham Faiz ya? Contoh apa? Pasport. Pasport. A valid passport. Takat pasport je tak cukup. Dia mesti ada Visa. visa. A valid visa. Okey. Tanpa dua perkara ini, mahkamah tidak akan benarkan. Faham ya? Penjamin dia tu kena warga negara lah kan? Yes. Penjamin kena warga negara Malaysia. Okey. Dan ada mahkamah yang tidak membenarkan penjawat awam, government servant jadi penjamin. Itu saya pernah come across lah, tapi setakat saya tak pasti mereka guna undang-undang atau aturan mana, tapi saya percaya mereka magistrate atau hakim session tu dia mungkin dia melihat kepada general order. Ya, penjawat awam, kalau you sebagai penjawat awam, kita penjawat awam tu tertakluk dengan general order. General order antaranya adalah tidak boleh menjadi penjamin. Mungkin dia interpret penjamin itu sebagai penjamin di mahkamah juga. Faham ya? Sebagai penjawat awam kita tak boleh jadi penjamin. Penjamin ni maknanya nak jamin guarantor jadi penjamin ni guarantor, faham So sebagai penjawat awam tidak boleh menjamin. So mahkamah mengambil pandangan bahawa seorang penjawat awam pun tidak boleh menjadi penjamin. Ada keadaan begitu, tapi ada mahkamah kata tak apa, boleh. Faham ya? Ini semua atas hakim atau magistrate tu. Okey, faham tak? Setakat ni ada apa-apa lagi? Ada apa-apa soalan lagi? Biasa kalau yang penjamin tu, mahkamah yang tentukan ke accused tu yang bawa? Siapa nak Siapa nak jaminkan? Jamin. Orang yang jadi jamin tu. Okey, jadi maksudkan siapa orang nak menjamin. Orang tu maknanya orang yang dituduh itu dia sendiri akan bawa penjamin dia. So maksudnya mahkamah ada hak untuk kalau dia nak menolak, boleh menolak. Ada hal keadaan saya pernah jumpa mahkamah tolak sebab apa? Dia adalah penjawat awam. Tapi tidak ada dalam CPC perkara ini. Dia mungkin rujuk hakim atau magistrate merujuk kepada undang-undang yang lain yang melimpahkan penjawat awam. Faham ya? Ada apa-apa tambahan? So kalau yang tuduh tu orang bukan warga negara. Okey. Jadi maksudnya embassy dia tu tak boleh datang lah. Embassy dia kat negara kat Malaysia. Okey, embassy nak datang untuk apa tu? Untuk jadi jamin dia. Kalau ada pegawai dan dia
embassy ni dia selalunya jarang lah ambil port. Kita ambil Oh. ya jarang ambil port benda macam ni, melibatkan kes-kes apa tu, dia akan datang membantu. Tetapi untuk tetapkan siapa penjamin dia tu selalunya, tapi ada juga embassy, macam saya pernah jumpa embassy Allahu Akbar, apa nama tu, sebelah Arab, yang itu adalah pekerja embassy tu datang jadi penjamin. Ada dia tak kisah maknanya siapa-siapa pun, tapi maknanya dalam kes tu orang yang nak datang nak dikata nak menjamin tu adalah pekerja embassy. Tapi mahkamah akan still tanya juga, apa hubungan kamu dengan orang yang dituduh? Faham tak? Mahkamah akan inquire sampai dia puas hati lah. Faham ya? Cuma apa sebagai penjamin, dia mestilah seorang yang cukup umur. Dan apabila dia nak menjamin orang, dia kena menjamin menggunakan duit. Bila gunakan duit, dia kena adalah seorang yang dia kena buka akaun atas nama dia sendiri. Bila buka akaun atas nama dia sendiri, dia bukan seorang yang bankrupt. Faham ya? Faham tak saya tu? Faham. Okay. Alright. Okay, charge paper, charge coverage bill. Okay. Itu untuk bill lah ya. Okay, sekarang kita akan pergi bill pending appeal. Okay, yang kita bincangkan mula-mula tadi adalah bill pending trial. Okay, sekarang kita akan bincang tentang bill pending appeal. Apa maksud bill pending appeal? Anyone? Yang jaminan yang dibagi sebelum kes didengar, sebelum rayuan didengar. Okay. Dalam kes yang melibatkan bill pending appeal, ya, apabila seseorang itu telah dijatuhkan hukum oleh mahkamah rendah, mahkamah rendah ni mahkamah apa? Magistrate atau session court, dia telah dijatuhkan hukuman, dia ada hak untuk merayu. Ya. Jadi hak untuk merayu ini ketika mengemukakan permohonan di mahkamah rendah, mahkamah yang dibicarakan tu, untuk dibenarkan untuk stay penangguhan hukuman sementara menunggu rayuan didengar, mahkamah boleh, ya, bukan wajib ya, boleh membenarkan untuk penama ini dijamin pending appeal. Ya. Dijamin pending appeal. Ya. Tetapi ia bukanlah satu benda yang wajib untuk mahkamah benarkan. Faham ya? Kerana general rules ya, untuk topik bail pending appeal ni, general rule dia. Apa general rule dia adalah an appeal shall not operate as a stay of execution, ya. An appeal shall not operate as a stay of execution. Bermakna rayuan yang telah difailkan itu tidak memberikan seseorang itu hak untuk dijamin. Faham ya? Setakat ni faham tak? Faham. Okey. Bail pending appeal, antara syarat utamanya di dalam topik ini adalah pertama, seseorang itu mestilah wajib ke atas dia untuk memfailkan rayuan terlebih dahulu. Faham ya? Wajib untuk dia failkan rayuan terlebih dahulu. Barulah mahkamah sebelum membenarkan bail pending appeal, benarkan. Maknanya mahkamah ketika nak buat keputusan perintah tu, mahkamah benarkan tertuduh dijamin sementara menunggu rayuan diputuskan dengan syarat, dia mesti letak syarat ni, dengan syarat notis rayuan
perlu difailkan dalam tempoh berapa hari? Notis rayuan, appeal. 14 hari. Faham ya? So, perintah ini hanya terjalan atau hanya akan dikuatkuasakan apabila notis rayuan difailkan oleh tertuduh. Faham tak? You tak failkan notis rayuan, maka bail pending appeal ini walaupun dibenarkan, tidak akan diluluskan. Faham setakat ni? Faham, sir. Ya. Tapi balik kepada apa yang saya cakap tadi, notice of appeal shall not operate as a stay. Ya. Mahkamah boleh kata, oh you walaupun you filekan notis rayuan, saya tak nak bagi. Boleh. Because di dalam bail pending appeal, sebagai peguam, kita kena bawa kepada perhatian mahkamah the special circumstances dia. Yeah, the special circumstances. Apa special circumstances that render court ataupun that the court need to consider, yang mahkamah perlu take into consideration tu sebelum benarkan seorang tertuduh itu dijamin. Ya. Sebagai peguam, saya rasa dalam 10 kes saya buat untuk bail pending appeal ni, bukanlah 10 dibenarkan. Ada, saya rasa daripada 10 mungkin dalam lingkungan ikut nisbah tu 3 tidak dibenarkan. Ya. Sebab ini semua purely discretion of judge. Betul-betul budi bicara seorang hakim yang membenarkan. Faham ya? Okay. So, untuk bail pending appeal ni, antara kes-kes yang kita betul-betul celebrated case tu, KWK, Achal, ya, yang mana Ralph versus PP, ini antara kes-kes lama yang memberikan guideline. Apa guideline-guideline-nya yang perlu, ataupun dia punya apa yang guideline yang perlu mahkamah take into consideration lah, yang perlu mengambil kira sebelum dibenarkan bail pending appeal. Ya, dalam salah satu kes tu dia kata first offender, kesalahan pesalah pertama, barulah boleh dibenarkan bail pending appeal ni. Kesalahan pertama ni apa maksud dia? First offender ni, what is the meaning of apa maksud first offender ni? Pertama kali buat kesalahan tu. Pertama kali didapati salah dan disabitkan. Okey. Kesalahan tu betul lah. Dia maknanya timbalan pendakwa raya, sekiranya dia nak membantah, dia akan bawa past conviction ataupun kes-kes lampau tertuduh. Ya, sekarang ni PDRM dia dah ada sistem dah. Maknanya key in kita punya nombor IC tu, dia akan nampak apa kes-kes yang sebelum ni seseorang tu pernah melakukannya dan apa status dia, telah disabitkan salah, telah dilepaskan dan dibebaskan, ya. Semua tu dah ada dah. So dengan adanya database tu sekarang ni, timbalan pendakwa raya hanya perlu dapatkan daripada pihak polis saja. Faham ya? So antara kes-kes juga untuk bail pending appeal ni, kes Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Yang ni nak baca tu, tanya saya, dia interesting, tapi dia berat sangat pembacaan dia tu sebab dia tebal sangat. Tapi kalau you nak buat bacaan sebelum tidur tu boleh lah. Faham ya? So dalam kes Anwar Ibrahim pun ada dibincangkan tentang bail pending appeal ni. Okey. Ada apa-apa soalan setakat ni? Sir, apa punishment untuk penjamin tu kalau accused tu lari? Okay, good question. Alright. Secara praktikalnya, saya beritahu pasal praktikal. Apabila seseorang itu
selepas dia dijamin, okey, macam saya sebagai magistrate, saya kata okey, jaminan RM3,000 dengan seorang penjamin, fair enough. Dia akan turun, tertuduh tak boleh keluar dah lepas tu tau. Selagi mana jaminan tidak dikemukakan, dia dah tak boleh keluar dah, dia tak bebas dah. Dia akan dibawa ke lock up. Yang akan buat urusan adalah penjamin semata-mata. Faham ya? Penjamin akan turun ke kaunter pendaftaran kes dan kata, bawa IC, kata saya ingin menjamin sekian penama ini. Ya. So mahkamah akan mengeluarkan satu surat, macam dulu kita panggil surat kepada bank untuk membenarkan penjamin ini membuka satu akaun bagi tujuan jaminan di mahkamah. Ya. Apa yang menariknya tentang jaminan untuk kes-kes di mahkamah adalah penjamin ini perlu pergi ke bank buka akaun simpanan. Dulu zaman I think 80s, saya rasa mahkamah benarkan dalam bentuk fixed deposit. Tetapi sekarang ni fixed deposit saya tak pernah tengok. Sekarang ni semua pakai buku simpanan. Okay. So mahkamah akan keluarkan satu surat, penjamin akan pergi ke bank. Penjamin tidak boleh terus pergi ke bank tau. Dia kena ambil surat tu, baru boleh pergi ke bank, buka akaun, letakkan jumlah RM3,000 dalam buku simpanan tu dan kemukakan surat yang diberikan oleh mahkamah kepada pihak bank. Dan bank dia bila lihat surat ni, dia akan kata, oh, ini melibatkan kes mahkamah. Jadi kad bank tidak akan dibekalkan. Faham ya? Faham tak cakap tu? Kalau kata bank bagi kad buku, kad bank tu, dia bagi serahkan buku tu ke mahkamah, dia pergi cucuk balik lah, keluarkan balik kan. So sekarang ni bank akan halang kad dikeluarkan dan buku ini hanya boleh dikeluarkan balik setelah kes selesai dan apabila mahkamah bagi satu surat, okey, kes telah selesaikan, you boleh keluarkan duit daripada akaun ni. Faham ya? Faham. Okey. So, mereka akan bawa buku bank ke mahkamah dan di sini mahkamah akan barulah membacakan, dia akan ada buku dia tu, bail bond dia tu, syarat-syarat kepada penjamin apa. Okey. Syarat-syarat dia apa? Dia mesti diterangkan kepada penjamin apa tanggungjawab kamu sebagai penjamin. Pertama, memastikan tertuduh hadir ke mahkamah setiap kali sebutan dan juga perbicaraan. Dan sekiranya kamu tidak boleh bawa tertuduh ini, kamu kena datang ke mahkamah dan terangkan kepada mahkamah di mana tertuduh ini berada. Ya. Penjamin bukan mudah dia punya tanggungjawab. Tanggungjawab dia cukup besar. Dia kena datang ke mahkamah. Kalau dia kata tertuduh tu tak datang, dia kena datang mahkamah beritahu tertuduh di mana. Oh, saya pergi dah rumah tertuduh tadi tapi dia tidur, dia tak mau bangun-bangun. Macam mana saya nak buat? So mahkamah adalah apa, dia akan keluarkan waran tangkap ke apa, tapi tanggungjawab sebagai penjamin kena ada. Walaupun dalam keadaan tertuduh yang dia jamin itu mati. Ya, bila dia mati sekalipun, penjamin kena datang ke mahkamah, maklumkan kepada mahkamah, tuan ataupun puan, ni penama ni meninggal dunia minggu lepas. Dan mahkamah akan bagi perintah-perintah sewajarnya lah. Tetapi penjamin wajib kena datang. Kalau perlu heret dia, drag him to court, you have to drag him to court. Faham tak? Soalan tadi, apa akan jadi kepada dia? Faham betul tak tadi soalan ni? Betul, Sah. So apa sekiranya dia tidak boleh membawa tertuduh itu ke mahkamah seperti mana di dalam bail bond itu, maka mahkamah boleh forfeit ataupun merampas duit jaminan yang diletak dalam akaun simpanan tadi. Contoh tadi RM3,000, mahkamah boleh forfeit duit jaminan tersebut secara penuh 100% ataupun separuh. Itu atas discretion kepada mahkamah. Okey.
Faham tak setakat tu? Faham? Ada yang tak faham? Kalau penjamin tu mati and then the accused tu lari pula macam mana? Okey. Kalau penjamin tu mati, maknanya complicated ni. Okey. Penjamin mati. Accused lari. Masuk kan? Macam tu. Wan? Betul sir, penjamin mati, accused lari. Okey. Alright, Rajik. So, bila penjamin mati, accused lari, maknanya dalam keadaan begini, untuk mahkamah buatkan notis, hantar notis kepada penjamin yang dah mati memang tak boleh lah. Tanggungjawab tertuduh untuk hadir adalah wajib. Okey. Tertuduh wajib datang ke mahkamah. Sekiranya tidak datang pada mahkamah, mahkamah akan general rules dia, mahkamah akan forfeit duit jaminan. Sekiranya penjamin itu dah meninggal dunia, tak ada isu lah. Mahkamah boleh at any time je arahkan bank untuk masukkan duit sebanyak tu, 3,000 tu ke dalam akaun kerajaan Malaysia lah. Faham Tetapi untuk buat tu dia kena ada satu proceeding ke atas penjamin. Notis tunjuk sebab kepada penjamin dia panggil. Okey. Mahkamah akan keluarkan notis tunjuk sebab mengapa duit jaminan ini tidak boleh dirampas oleh mahkamah. Notis tunjuk sebab kepada penjamin. Tapi kalau penjamin tu meninggal, so tidak akan ada hearing dengan penjamin tu lah. Tapi mahkamah still sebelum nak rampas kena buat juga hearing untuk rampas tu. Faham ya? Faham sir. Kiranya accused tu akan free macam tu je lah. Dia akan jadinya kes tu dia akan dibebaskan tanpa dilepaskan. Maknanya DNAA kes tu. Dia bukan dilepaskan dan dibebaskan. Kes akan mahkamah sebab mahkamah sekarang ni mahkamah tertakluk kepada macam statistik. Bila ada statistik, dia ada jangka hayat untuk satu kes. Kalau ikutkan arahan amalan pihak Ketua Hakim Negara yang lepas, macam sebelum ni Tun Zaki, waktu zaman saya tu Tun Zaki arahkan satu kes jenayah perlu diselesaikan dalam tempoh 1 tahun daripada tarikh dia dituduh di mahkamah. 1 tahun kena selesai. Kalau kamu tak selesaikan, magistrate tak selesaikan dalam tempoh 1 tahun, magistrate tu akan ditanyakan kenapa tak selesai lagi. Kena bagilah sebab. Okay? So akan ada statistik. So apa yang mahkamah akan buat? Kalau dalam keadaan begini tertuduh 2 kali tak datang mahkamah, 3 kali tak datang mahkamah dan penjamin pun dah tunjukkan notis kepada penjamin pun tak hadir, rupanya penjamin pun dah meninggal, mahkamah akan buat keputusan apa? DNAA, dilepaskan tanpa dibebaskan tertuduh. Kes ni masih lagi hanging, tetapi di mahkamah dia akan dilepaskan tanpa dibebaskan. Kalau dapat tangkap balik, akan dituduh balik. Ini di sinilah yang kata untuk second time nanti, mahkamah tidak akan benarkan dah untuk dijamin. Faham tak? Faham Okay, saya faham. Okay. So di sini duit akan dirampas. Faham? Tapi bila melibatkan statistik ni, bila sekarang ni dalam keadaan COVID-19 ni, mahkamah tak berapa berat sangatlah. Bab-bab statistik penyelesaian kes macam ialah zaman Tun Zaki dulu adalah zaman revamp kepada judiciary. Saya masuk dalam sistem sebagai magistrate pun waktu tu Tun Zaki nakkan practitioner, nakkan peguam, tolong beliau untuk menyelesaikan kes-kes lama. Backlog of cases terlalu banyak waktu tu. So bila backlog of cases banyak, kita kena lebihkan magistrate dan kita cuba selesaikan kes. Itu yang kita ada hari ini. Macam saya waktu saya mula-mula jadi magistrate dulu, kes di first posting saya di Mahkamah Perlis, kita ada 3 magistrate. Apabila habis tempoh kami yang masuk specialty masuk, hanya tinggal 1 saja magistrate. Daripada 3 court jadi 1 court saja. Punyalah selesai banyak kes sangat. Itu statistik lah. Ya.
So kita apa yang kes-kes yang dah lama accused tak datang, kita akan DNA. Tapi bukan dia bebas terus. Kes masih lagi hidup, tetapi kalau dia jumpa baru kita tuduh balik. Baru jaminan baru akan dibenarkan. Kalau dia benarkan. Faham ya? Ada apa-apa lagi setakat ni? Ada apa-apa? Okey. Kalau tak ada, Ada soalan saya. Ya. Tak ada. Ada Faiz? Tak ada soalan. Tak ada ya. Okey. Sekarang kita pergi kepada topik sekiranya mahkamah perbicaraan tidak benarkan. Macam Faiz tadi tanya kan. Apa kalau sekiranya tidak benarkan untuk dijamin. Ya, untuk bailable offence pun tidak dibenarkan untuk jamin ataupun non-bailable offence tidak dibenarkan untuk dijamin. Apa remedy yang ada kepada peguam, pada kita sebagai peguam? Pertama, kita boleh membuat permohonan ke Mahkamah Tinggi. Setakat ni ada soalan tak? Permohonan ke Mahkamah Tinggi. Permohonan ini boleh dibuat dalam bentuk notis usul. Notis permohonan kepada Hakim Mahkamah Tinggi. Ya. Ataupun kita boleh memfailkan satu semakan kehakiman di bawah Seksyen 325 CPC. Okey. So, notis permohonan ini apabila mahkamah, tapi kena pastikan dahulu mahkamah rendah tidak membenarkan jaminan. Faham ya? Maknanya mesti kena ada perintah bahawa mahkamah telah menolak permohonan jamin kepada tertuduh. Boleh tak setakat tu? Maknanya di dalam rekod mahkamah, permohonan jaminan telah diminta oleh peguam dan mahkamah kena kata permohonan ditolak. Barulah permohonan ke Mahkamah Tinggi boleh difailkan. Faham tak setakat ni? Faham. Okey. So, apa jadi kalau kata tidak ada bukti kata mahkamah tolak? Bila kita buat permohonan, Mahkamah Tinggi kata, oh, kes perkara ini belum lagi diputuskan oleh Mahkamah Rendah. Pergi balik ke Mahkamah Rendah, buat permohonan di Mahkamah Rendah. Kalau ditolak, baru datang ke Mahkamah Tinggi. So, permohonan di Mahkamah Tinggi akan ditolak dulu. Faham tak setakat tu? Faham, sir. Okay. So, notis permohonan, satu cara. Satu lagi adalah dalam bentuk semakan kehakiman bawah Seksyen 325. Ya, Seksyen 325 ni dia bukan notis permohonan. Dia hanya sekeping surat yang mana peguam kena tulis kepada Mahkamah Tinggi menyatakan dengan jelas apa kesalahan hakim ataupun magistrate di bawah dan apa undang-undang yang sepatutnya dia rujuk. Faham ya? Kalau kata perlu dibenarkan bawah apa, bawah seksyen mana, peruntukan mana. Dan dia telah ataupun salah dari sudut perundangan untuk tidak membenarkan. Faham tak setakat ni? Faham, sir. Okey, ini untuk permohonan kepada Hakim Mahkamah Tinggi lah. So, di dalam perbicaraan nanti, permohonan ini, notis permohonan ini perlu dikemukakan bersama-sama dengan affidavit sokongan. Okey. Siapa yang akan membuat? Semua tahu tak apa tu affidavit? Semua tahu tak apa itu affidavit? Dah belajar dalam civil? Malaysia? Surat sokongan. Dan affidavit ni tahu tak apa itu affidavit? Akuan bersumpah. Akuan bersumpah. Di bawah akta akuan bersumpah lah. Ya. So, dia ada format dia. So, notis permohonan untuk apa? Sekejap ya.
Ni. Email masuk. Kita peguam sekarang ni semua pakai email lah. Alright. Where are we? Okay, affidavit ya. Notis permohonan mesti disokong dengan affidavit. Surat akuan Surat affidavit lah, bukan surat akuan, dia surat affidavit lah ya. So affidavit ini perlu dibuat oleh, kalau sekiranya tertuduh, kita ada akses kepada tertuduh, ia akan dipostkan oleh tertuduh itu sendiri. Ya. Tetapi sekiranya kita dalam keadaan COVID-19 ni, kita tak boleh masuk penjara. Siapa yang perlu dipostkan affidavit? Yang boleh dipostkan affidavit? Selain tertuduh. Oh ya. Lawyer pun boleh, ya. Tapi yang terbaik adalah keluarga lah. Kita lawyer ni kalau boleh sebaik-baiknya jangan buat affidavit. Faham ya? Jadi sebaik-baiknya peguam ni tak payah nak buat affidavit bagi pihak nak guam ni. Tapi kalau kata if that circumstances tu perlu kita buat affidavit, kita buatlah. Tapi kalau kata tu saya cadangkan untuk tidaklah, sebagai peguam kita tak dipostkan affidavit itulah. Tapi kita buat satu affidavit bagi pihak anak guam daripada keluarga lah. Mak, ayah, apa-apa ya. So mereka boleh membuat affidavit tersebut. So mahkamah apabila kita buat permohonan, filekan di mahkamah, kita kena servekan ataupun serahkan notis permohonan tersebut kepada pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Faham ya? So pejabat ya. Sekejap, saya nak clarify balik. Boleh. Kiranya affidavit tu bukan peguam yang buat, tapi anak guam yang buat. Accused yang buat, betul. Kalau kita ada akses, kalau kita ada akses lah, Faiz. Kalau sebab apa? Kalau kata sekiranya dia dalam keadaan sekarang ni dalam keadaan sekarang ni, sekiranya kalau macam dulu sebelum COVID, kita boleh dapatkan anak guam kita tanda tangan affidavit di penjara. Tapi dalam keadaan COVID sekarang ni, kita tak boleh masuk penjara. Faham tak? So, siapa yang boleh dipostkan affidavit ni adalah keluarga dia lah. Isteri ke, ayah, mak dia ke, ataupun anak dia ke. Yang ni lah boleh. Oh, kiranya dalam during COVID ni je lah. Dalam normal punya praktikal, kita yang buat ada guam yang tanda tangan dalam penjara apa semua tu. Yes, betul. Okay. Understood. Okay. So dalam keadaan yang biasa, kalau kata kita cakap sebelum COVID, kita akan pergi ke penjara. Di penjara dia ada persetujuan sumpah. Ya, sekarang ni penjara dah ada persetujuan sumpah. So kita tak perlu bawa persetujuan sumpah daripada luar. Dulu before dia orang ada, sebelum mereka ada persetujuan sumpah di dalam penjara, kita kena bawa seorang pesuruhjaya sumpah ke penjara. Yang mana kos dia tu memang kiranya lebih mahal, saya silap sama mahal dengan kos peguam kita. Faham tak? Jadi sekarang ni dah ada, jadi kita guna persetujuan sumpah dalam penjara saja. Cuma dalam waktu COVID ni kita tak boleh masuk, jadi kita tak ada akses kepada mereka ketika COVID. Faham ya? Faham saya. Okey. So itu adalah permohonan, dan ketika pembicaraan permohonan, mahkamah akan melihat special circumstances tu. Sekiranya apa yang perlu atau tidak. Macam kes Samira, dia naik ke Mahkamah Rayuan on appeal. So kiranya Mahkamah Rayuan meneliti balik kes tu. Datuk Balwan Singh pun naik ke mahkamah sampai ke Mahkamah Federal, tak silap saya. So semua benda ni akan dilihat. Poinnya adalah sama ada terdapat special circumstances atau tidak. Ya, dia punya faktor dalam bail pending appeal tadi akan dilihat sekali lagi oleh Mahkamah Tinggi. Dan benda tu kena diletakkan di dalam affidavit. Apa special circumstances yang membenarkan orang ini dijamin sementara menunggu pembicaraan ataupun sementara menunggu rayuan. Faham ya? Ada soalan tak setakat ni? Ada? Ya.
Kalau contohlah kan saya kata kalau untuk non-bailable offence, court akan consider beberapa faktor juga kan untuk bagi dia bail kan. Kalau Betul. contohlah orang tu, kalau based on previous record dia dah memang ada apa ni macam dia lari kan. And then kalau untuk contoh dia kena dia kena dia kena dia kena Tangkap. Dia apa? dia tak contohlah kali ni dia ada buat salah lagi kan, and then dia apply untuk court supaya bagi dia bail lagi. Adakah court takkan bagi walaupun dia bagi alasan sebab dia contohlah sebab dia menyusukan anak dia. Okey. Dia yang di sinilah mahkamah akan lihat melihat balik wajar atau tidak dia diberikan jaminan, dan sebagai peguam kita kena explain kepada mahkamah kenapa dia lari yang kali pertama tu, faham tak? Ini menjadi tanggungjawab kita untuk highlightkan kepada mahkamah atau beritahu kepada mahkamah sebab apa dia lari. Munasabah ke tak munasabah itu kita letak serah kepada mahkamah lah. Ya. Leave it to court. Tapi kita bagi ceritalah on our part ni apa. Mungkinlah mungkin anak guam saya lari sebab macam tadi penjamin dia meninggal dunia, dia pun tak tahu, orang kampung dia tak tahu apa dia kena buat, dia tak datang, dia tak datang sampai sudah. Sehinggalah dia tahu kes dia tu tak selesai, baru ni kena tangkap. Mungkin. So, perkara-perkara ni perlu diterangkan kepada mahkamah. Reasonable ke tidak, mahkamah akan tentukan. Faham tak? Wan? Tapi secara kebiasaan, mahkamah akan memberikan syarat-syarat tambahan. Lebih rigid lah, lebih keras lah. Seperti contoh dulu satu orang penjamin, sekarang mungkin 2 atau 3 orang penjamin. Ya. Jumlah jaminan dulu 3,000, sekarang ni mungkin naik ke 6,000 atau 10,000. Faham ya? So, syarat-syarat tambahan tu akan berbeza lah daripada dia takkan bagi macam first time tu lah, kali pertama tu. Ya, sebagai magistrate atau hakim session, kita mempunyai tanggungjawab untuk meneliti semua benda ni, faktor-faktor ni sebelum kita benarkan jaminan tu. Faham ya? Faham sir. Alright. Ada apa soalan lagi? Ada apa-apa lagi? Soalan? On bail, ada apa-apa yang tak faham kok lah dalam lecture, mungkin apa tak berapa dapat dia apa in practical, nak tanya macam mana. Mungkin dalam teori begini, praktikal dia tu dia lain sikit. Ada apa-apa? Sir, saya kurang jelaskan dia ada bail, lepas tu satu lagi dipanggil bond. Saya kurang jelas pasal bond tu. Okey. Dia sebenarnya bail, dia kena apa, dia bail adalah duit jaminan. Dan dia kena sign satu borang dipanggil bond. Maknanya dia punya dokumen-dokumen tu dalam bentuk bond. Bond itu apa? Surety itu apa? Sama ada dengan duit atau tidak ada duit. Ya? Faham tak? Bond maknanya dalam bentuk bond jaminan itu apa? Duit ke tidak? Tapi kita panggil semua bail. Ya, jamin lah. Jaminan lah. Ya? Ada apa-apa lagi? So, kiranya untuk unbailable offence, dia memang tak boleh sama sekali di-bail lah, walau apa keadaan sekalipun. No. Tu ke? Itu yang tidak boleh dijamin sama sekali itu dia jadi macam not bailable at all lah. Macam contoh kes bunuh memang not bailable langsung. Ya. Unbailable ni discretion dia tu jatuh kepada pihak mahkamah untuk exercise. Faham ya? Kecuali dalam kes-kes bunuh. Tetapi itulah yang kita bincang tadi, Seksyen 3881. Yang mana bila melibatkan perempuan, melibatkan orang sakit, Datuk Balwan, ya. So dalam kes-kes ini mahkamah benarkan jaminan tu. Faham? Faham saya. Ya. Ada apa-apa soalan lagi? Sir,
Ya. Boleh ke penjamin tu, kes tak habis lagi tapi semasa kes tu tiba-tiba dia nak tarik diri dari penjamin? Alright, very good question. Dia secara praktikal kita cakap pasal praktikal. Kalau secara teorinya, seseorang itu boleh menarik balik jaminan. Betul? Tetapi dia ada syarat dia. Kalau sekarang ni, kalau dalam sekejap ya. The bond either wholly. Okey, sebagai penjamin, dia boleh datang ke mahkamah dan kata, "Tuan, saya tidak mahu menjadi penjamin dia lagi." Boleh. Tetapi mahkamah kena tengok. Ketika permohonan itu dibuat, tertuduh ada atau tidak di dalam mahkamah tu. Faham ya? Ya, Muhammad dapat tak setakat ni? Ya, dia mesti kena lihat waktu itu tertuduh ada ke tidak. Dan dia kena buat permohonan ketika tertuduh berada di dalam mahkamah ketika tarikh sebutan kes ataupun tarikh bicara kes. Faham ya? Dia kena buat permohonan dan mahkamah akan membenarkan penjamin ini menarik diri sebagai penjamin. Mahkamah tapi dia akan buat perintah. Okey, permohonan penjamin untuk menarik diri sebagai penjamin dibenarkan. Ya, secara praktisnya penjamin akan maklumkan kepada mahkamah kenapa dia nak tarik balik jaminan ni. Ya, apa antara alasan-alasan biasa? Pertama, tuan saya tak larat nak jadi penjamin ni. Susah nak bawa dia pergi ke mahkamah. Dia ni jenis orang yang degil, tak nak datang mahkamah. Saya kena tarik dia pergi mahkamah, letak dah. So ini antara perkara alasan-alasan yang selalu kita dengar. Ya. Jadi mahkamah bila penjamin nak tarik balik, dia boleh tarik at any time. Provided accused atau tertuduh ini berada di dalam mahkamah waktu tu. Kenapa? Pertama, untuk beritahu kepada accused bahawa ini penjamin ni tak nak lagi menjamin kamu dan sekiranya dia tarik, kamu akan ditahan sehinggalah ada penjamin baru yang akan menjamin kamu. Ya, syarat untuk penjamin tu wajib. Jadi, mahkamah kena terangkan, kalau kata si ni tarik balik jaminan kamu, jadi kamu kalau tak ada penjamin baru, kamu akan duduk dalam penjara. So, kamu ada tak penjamin baru? Saya ada. Abang saya pula nak jamin saya. So, abang kena membuat jaminan, prosedur yang sama seperti mana yang mula-mula tadi. Okey ke Muhammad? Faham je. Ya. So, nak tarik jamin at any time. Tetapi syaratnya mestilah orang yang tertuduh itu berada di dalam mahkamah. Sebab apa? Kita akan pegang dia. Mahkamah akan pegang dia, suruh dia keluar kemukakan penjamin baru. Tak ada penjamin baru, penjara. Faham ya? Faham. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Tentang jaminan. Ya. Ada topik dalam silibus ni, revision of an order of bail granted by subordinate court, kita dah cover tadi. Section 325 CPC. Ya. Semua orang tahu tak? Ada masalah dengan section 325 tu tak? CPC tu. Semakan kehakiman. Tadi saya hanya touch secara asas saja tentang bagaimana in practice kita buat. Kita hanya hantar notis kepada mahkamah tinggi. Okey. Ada apa-apa soalan tentang semakan kehakiman? Section 325. Saya terang tadi ada dua cara. Pertama dengan bentuk notis permohonan. Nombor dua adalah dalam bentuk semakan. Dalam silibus dia ada tertulis sini revision of an order of bail granted by the subordinate court. Ada apa persoalan yang tak faham tentang topik tu? Anyone?
Okey, ini maknanya Section 325 ini penting. Section 325 ni, untuk kita faham Section 325, kita kena baca juga 325 ni perlu dibaca dengan Section 311, 315, 316 dan 317 CPC. Ya, ini adalah requirement ataupun syarat-syarat, prasyarat-syarat dia sebelum satu semakan dibuat. Okey. Faham ke? Okey. 311, 316, 317. Sir, sekejap. Saya nak tanya kawan-kawan saya dulu. Tadi dalam lecture ada ke sebut section 325, 311 semua ni? Sebab dalam nota saya tak ada. Kali pertama saya mendengarnya. Oh, ya ke? Boleh saya terangkan? Silibus ada tak dengan yang kita sekarang ni? So, sebab dalam silibus dia ada tulis sini revision of an order of bail granted by the subordinate court. Ke tak habis lagi? Mungkin tak diajar lagi sebab dalam nota saya tak ada. Tak ada. Ke saya terlepas tadi. Atau tak apa. Tak apa. Dia kalau ikutkan silibus ni dia ada revision ya. Untuk topik revision mungkin kalau kata belum lagi cover akan datang tak apa. Untuk minggu depan kita akan go through balik. No problem. Ya. Baik saya. Ya, so Faiz kita akan go through balik tapi untuk dia punya untuk semakan kita pergi ke section 325 lah CPC. Ya. So on bail saya rasa we have covered, kita dah in practice kita dah cover semua tentang bail. Ya. Secara turutannya apabila seorang tu dituduh jaminan ditawarkan ataupun jaminan dibenarkan, dan ini apa yang kita belajar pada hari ini. Syarat-syarat bagaimana seseorang itu sekiranya apa bailable offence, non-bailable offence, bagaimana seseorang peguam itu approach mahkamah untuk dapatkan jaminan itu. Dan sebagai seorang timbalan pendakwa raya, ya, saya kalau dah jadi timbalan pendakwa raya, antara ayat-ayat saya untuk bailable offence adalah, tuan, saya pohon jaminan memang tinggi punya. Kalau kata peguam ni nak yang paling rendah lah ya. 2,000, 3,000, 1,500 just to secure attendance, ya. Tetapi sebagai seorang timbalan pendakwa raya, jumlah tu memang akan kod tu 10,000, 7,000. So tugas kita sebagai peguam untuk dapatkan jaminan yang rendah. Okey. Dan untuk non-bailable, timbalan pendakwa raya akan kata, saya tidak menawarkan jaminan. Senang, habis, duduk. Peguamlah kena berhujah. Kenapa dalam kes non-bailable ni perlu diberikan jaminan? Ya, untuk kes-kes yang melibatkan capital offence, hukuman gantung, memang jaminan tidak dibenarkan sama sekali. Kecuali dalam kes-kes yang kita bincang tadi, Datuk Balwan Singh, ya, Cradle Fund, jaminan dibenarkan. Dia bawah Section 3881. Okey. So itu adalah tentang jaminan lah, ya. So sebagai magistrate, sekiranya kita semua duduk di atas meja sebagai seorang magistrate, kita hanya perlu memutuskan pertama jumlah jaminan. Sekiranya memutuskan pertama benar atau tidak jaminan. Sekiranya benar, berapa jumlah jaminan saja sebagai magistrate atau hakim session. Kalau sekiranya tidak benarkan, apa alasan tidak membenarkan? Sebab apa? Sebagai hakim session atau magistrate, kita kena bear in mind mereka mempunyai hak untuk buat revision ke atas perintah kita itu. Ya, mereka ini adalah peguam lah. Peguam boleh buat revision. Tapi bila kita buat kata revision ini atau semakan ini, kuasa peguam saja ke ataupun kuasa orang lain pun ada kuasa juga? Boleh tak? Siapa-siapa? Timbalan pendakwa raya kalau dia tak puas hati dengan jumlah jaminan tu pun, timbalan pendakwa raya pun boleh buat semakan kepada Mahkamah Tinggi. Faham ya? Bukan maknanya lawyer saja boleh buat. Kalau kata terlalu rendah,
timbalan pendahulu raya kata saya nak buat semakan terlalu rendah, boleh. Timbalan pendahulu raya boleh kemukakan. Ni bawah section 325 lah yang saya masukkan tadi. Okey. Dan apabila jaminan dibenarkan, penjamin merupakan, kalau kata syarat-syarat tambahan, dia kena comply, dia kena ikut, dan penjamin akan diterangkan syarat-syarat beliau sebagai penjamin. Kuasa beliau, hak beliau, apa tanggungjawab beliau sebagai penjamin akan diterangkan. Siapa yang akan terangkan? Selalunya pendaftar ataupun pegawai takdir undang-undang mahkamah akan terangkan. Dan orang yang menerangkan tentang bail bond ni, bond kepada penjamin ini, dalam buku itu nanti dia akan tulis. Dia ada sign, dia kata saya telah terangkan kepada penjamin. Kenapa pentingnya apabila ketika inquiry sekiranya tertuduh tidak hadir ke mahkamah, akan ada satu perbicaraan kepada penjamin kerana tidak berupaya untuk bawa tertuduh ke mahkamah. Waktu itu bail bond itu, bond jaminan itu akan dibawa dan ditandakan sebagai bukti di mahkamah, kata penjamin telah diterangkan tanggungjawab beliau yang mana beliau telah gagal untuk buat. Okey, faham ya? Itu untuk penjamin. Dan cara ini ialah yang terkini untuk jaminan tidak perlu lagi pergi ke bank. Ya. Untuk makluman semua, ada option lain mahkamah telah perkenalkan, iaitu sekarang ni kita ada e-jamin. Ya. 2020 ni, tahun 2020 kita ada e-jamin. Ada siapa-siapa tahu tak pasal e-jamin? Tak tahu, sir. Tak tahu. Dia sekarang ni kita dah ada e-jamin. So mungkin boleh tanya. Saya rasa kalau kata yang terkini punya praktis macam e-jamin, ya, e-filing. E-filing ada pernah belajar? Ada belajar dah dekat USIP? Tentang Ada apa? sem lepas. Ada ya? Okey. Sekarang ni, tahun ini kita mahkamah perkenalkan e-jamin. Maknanya seseorang itu tidak, penjamin itu tidak perlu lagi pergi ke bank untuk buka buku akaun. Ya. Tidak perlu lagi pergi ke bank untuk buku akaun, hanya perlu handphone saja e-jamin. Dia ada macam ni, dia punya saya tak tahu nampak ke tak macam ni. Ini dia punya website dia tu. ejamin.my. Ya. Ini adalah portal untuk siapa-siapa yang ingin menjadi penjamin, tidak perlu lagi pergi ke bank untuk buka buku akaun. Hanya perlu masukkan dokumen ini saja. Dan dia ada macam Maybank to you lah. Ya. Tapi orang yang nak depositkan sebagai penjamin tu, mestilah akaun dia yang digunakan untuk membayar duit jaminan. Faham ya? Saya tunjuk sekali lagi. Ni first time tengok ke? First time. Okay. Yeah, first time. Okay. So mungkin apa boleh buat sharing dengan apa kawan-kawan. Sekarang kita ada e-jamin, cukup mudah. Saya sebagai peguam, saya cukup prefer pakai e-jamin. Pertama, anak guam akan dapat dijamin dalam tempoh yang cukup cepat. Yang paling cepat saya buat di Kuala Terengganu 4 minggu lepas, melibatkan kes SPRM. Cukup cepat. Dalam masa tempoh, saya rasa less than 30 minit saya boleh selesai. Anak guam saya boleh balik dah. Cukup cepat. Ya. Kalau ikutkan yang lama, mungkin sejam, mungkin sejam setengah. Kalau tiba-tiba kes selesai pukul 12.50, mungkin sampai ke petang. Ya, dia ada banyak kelebihan lah untuk e-jamin ni. Cukup cepat. Tapi prosedur-prosedur penerangan, prosedur-prosedur untuk terangkan kepada penjamin itu sama. Cuma cara pembayaran itu saja yang cepat. Faham ya? Ada apa persoalan setakat ni? Tak ada. Okey.
Boleh ke tidak? Saya tak tahu. Saya dalam course list tak ada tentang revocation of bail. Boleh tidak kita mahkamah batalkan bail? Ya. Jawapannya, mahkamah mempunyai kuasa untuk membatalkan bail atau jaminan. Ya. Dalam keadaan macam mana sekiranya tertuduh didapati melanggar syarat-syarat jaminan. Faham ya? Sekiranya dia langgar syarat jaminan, contohnya dia kacau saksi, dalam kes yang macam saya terang tadi, kes Rogol, dia mendekati mangsa, ya, dan mangsa pergi ke mahkamah dan beritahu komplain kepada mahkamah kata dia tertuduh ini telah mengganggu saya dan melanggar syarat-syarat tambahan mahkamah tadi, mahkamah mempunyai kuasa untuk menarik balik jaminan. Ya, jangan ingat orang yang dijamin mahkamah tak ada kuasa untuk tarik balik. Mahkamah boleh membatalkan jaminan tu. Faham ya? Ada soalan tak kat sini? Okey. Ada apa-apa lagi? Kita ada lagi balance lagi 2 minit lagi. So, yang dia batalkan jaminan tu, kiranya waktu dia dah depositkan duit tu ke macam mana? Ya, selepas dia orang depositkan. Maknanya sekiranya dia melanggar syarat-syarat, apa-apa syarat apa-apa syarat yang diarahkan oleh mahkamah dan dia melanggar syarat-syarat tu, mahkamah boleh batalkan jaminan. Maknanya dia boleh terus dibawa masuk ke dalam penjara lah. Ya. So, duit tu forfeit ke ataupun dipulangkan? Atas mahkamah. Selalunya dia akan forfeit. Sebab apa? Melanggar arahan mahkamah, mahkamah boleh forfeit keseluruhan 100% ataupun a portion 50%. Ya. Dan untuk forfeit, untuk batalkan jamin ni tidak perlu membuat satu perbicaraan lah. Maknanya waktu tarikh sebutan tu Timbalan Pendakwa Raya, sekiranya Timbalan Pendakwa Raya, kita kena beritahu kepada mahkamah bahawa mangsa memaklumkan kepada Timbalan Pendakwa Raya kata tertuduh ini mengganggu mangsa dan juga saksi-saksi yang mana bercanggah dengan syarat-syarat tambahan mahkamah. Kalau dibuktikan, mahkamah akan batalkan jaminan. Faham ya? Dan ada keadaan mahkamah bukan setakat mahkamah ada yang forfeit dan juga menambah jumlah jaminan pun ada juga. Ya, atas mahkamah lah, mahkamah nak buat macam mana. Faham ya? Nasrin? Okey kata? Faham. Okey. Alright. So itu memang atas budi bicara mahkamah. Ya, mahkamah boleh forfeit. Okey. So, ada apa-apa lagi sebelum kita habis untuk minggu ni? Kalau ada apa-apa soalan untuk charge ke, untuk bill ke, next week at any time je, sebelum kita mulakan tu, mungkin kita boleh ambil 15 ke 20 minit, kita recap balik apa yang kita belajar 2 minggu ni. Ya, sometimes apa yang ada dalam praktis ini nampak lebih mudah daripada dalam teori, tahu tak? Teori ni nampak mungkin ialah dia guideline tu dibekalkan. Cuma in practice tu dia nampak mudah. Ya, tapi untuk kita faham cara 2020 tahun 2020 cara kes-kes ni jalan, memang kalau saya boleh cadangkan mungkin faculty boleh bawa boleh pergi tengok cara sistem. Sekarang ni semua pakai sistem dah. E-management, e-review, e-filing dan terkini ni e-jamin. Cukup mudah. Ya, saya cadangkan mungkin kita boleh pergi buat satu hari praktikal tengok apa sebenarnya ni semua. Sebab secara praktis saya boleh ajar, tapi untuk nampak lebih luas lagi, kita mesti kena turun mahkamah juga. Faham ya? Okey, ada apa-apa lagi soalan? Tak ada. Hazman, ada soalan?
Siti, sebab saya tak tengok, saya tengok nama, nasib baik you all debut nama. Nasrin, Atirah, Fatim, Farishah, Faiz, Riyasuddin, Najla, Wan Muhammad, Siti Nur Afiah, Muhammad Faiz Hakim, Syahir, Wan Nur Afiah, Muhammad Hadri, Karmila, Zoom, FSU, Farisha, Raudatul Husna, Muhammad Faiz, Nur Raziah, Wan Siti Khatijah. Ada apa persoalan? Sebelum kita tutup. Okey. So insyaAllah apa-apa macam biasa kita kalau perlu at any time boleh WhatsApp saya. InsyaAllah saya cuba bantu apa yang boleh. Ya. Setakat tu untuk hari ni. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.